Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengerusi masjid Tuan Haji Japilus, timbalan pengerusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat kurniaan yang telah Allah bekalkan kepada kita. Nikmat kesihatan. Berapa ramai sahabat kita di luar sana Allah uji dengan positif COVID-19. Kemudian ada yang sihat kembali, dan ada juga yang Allah uji dengan wabak tersebut, mereka meninggal dunia. Dan nikmat, ada kawan-kawan yang baik, ada isteri-isteri yang salihah, ada suami yang saleh, ada anak-anak yang baik, jiran tetangga yang mengambil berat. Dan semua inilah antara nikmat yang mana Allah Azza wa Jal telah bekalkan kepada kita. Sampaikan Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita nak hitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak mampu untuk hitung. Maka syukurilah akan semua nikmat yang Allah telah bekalkan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita baru melepasi satu pesta ibadah yang baru kita sambut 2 minggu yang lepas. Setahun, kebiasaannya kita akan menyambut pesta ibadah. Kita berlumba-lumba beribadah pada 2 kali. Yang pertama pada bulan Ramadan, ketika itulah kita bangun qiyamul lail, kita banyakkan infak, kita banyakkan solat sunat, memberi makan kepada jiran, solat sunat tarawih dan sebagainya. Dan sering sekali kita tidak melupai pesta ibadah yang berlaku pada bulan Ramadan. Dan amat duka cita, kita sering sekali melupakan satu pesta ibadah pada 10 awal Zulhijjah yang Nabi SAW menyebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni
ayyamal ashri, tiada hari-hari yang paling Allah Azza wa Jal cintai ataupun suka bagi hambanya beramal soleh kecuali pada 10 awal Zulhijjah. Dan sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, adakah kita beribadah pada 10 awal Zulhijjah boleh menandingi pahala atau boleh menandingi kecintaan Allah Azza wa Jal terhadap berjuang ataupun berjihad di jalan Allah? Dan Nabi SAW menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak mampu untuk menandingi pahala bagi siapa yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah, illa, kecuali rajulun, seorang lelaki, kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar pergi berperang dengan keikhlasannya, dengan jiwa raganya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' bidzalika bisyai'in, dan dia keluar dan dia tidak kembali, maka itu pahala yang lebih besar berbanding dengan beribadah pada 10 awal Zulhijjah. Sedangkan kalau pergi berjihad dengan ikhlas, dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dan tidak syahid, maka pahala bagi orang yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai, lebih besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jal. Maka rugilah kita ketika mana 2 minggu yang lepas, kalaulah kita tidak mengambil berat apa yang berlaku pada 10 awal Zulhijjah. Sampaikan hadis daripada Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu. Dia ada 2 orang isteri. Isteri yang kedua bernama Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah ini adalah tabi'in. Dia berkawan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia sering sekali mendengar isteri-isteri Nabi mengatakan, kana yasumu yaumu Ashura, Nabi sering sekali berpuasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Kalau boleh kita ikut dan kita jangan tinggalkan puasa hari Ashura, itu 10 Muharram. Yang kedua, wa tis'an min Zulhijjah, 9 hari pada awal Zulhijjah, Nabi sering sekali tidak lupa untuk berpuasa. Dan yang ketiga, wa salasata ayyamin minasyahri, dan Nabi suka berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Awwalal itsnain minasyahri, pada setiap minggu yang pertama hari Isnin Nabi akan puasa. Wal khamisain, dan 2 hari Khamis yang Nabi memilih antara minggu yang pertama atau kedua, ketiga atau keempat. Ini sabit, dan dia mendengar Nabi sering sekali tidak meninggal akan puasa-puasa berikut. Keduanya, Allah bersumpah dengan kelebihan yang ada pada 10 awal Zulhijjah. Allah sebut di dalam surah Al-Fajr, wal fajri. Waw itu adalah wawul qasam, waw sumpah. Bukan sumpah saja, Allah menggunakan alif lam ma'rifah. Allah bersumpah dengan satu pagi fajar. Bila? Pada pagi Aidul Adha. Allah bersumpah dengan satu pagi, iaitu pagi Aidul Adha. Kalau Allah bersumpah tanpa alif lam, wa fajri, maka Allah akan bersumpah 365 pagi subuh. Tapi pada ayat ini spesifik Allah sebut wal fajri, demi fajar. Pada ayat yang kedua Allah sebut walayalin ashrin, demi malam yang 10. Waw di situ adalah wawul ataf, sambungan sumpahan Allah pada ayat yang pertama.
Allah bersumpah demi 10 malam. Dan kebanyakan mufassirin mengatakan yang pertama adalah 10 malam terakhir Ramadan, dan ada juga pendapat ramai juga ulama yang mengatakan 10 awal Zulhijjah. Dan sampaikan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan ayat ini spesifik Allah katakan berkaitan tentang 10 awal Zulhijjah. Maka dia berkata 10 awal Zulhijjah jauh lebih mulia berbanding dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan mulia kerana adanya satu malam Lailatul Qadar. Tetapi 10 akhir ataupun 10 awal Zulhijjah Allah himpunkan semua jenis ibadah yang tak ada pada hari ataupun bulan yang lain. 10 awal Zulhijjah kita maklum adanya ibadah haji. Pada bulan Ramadan tak ada haji. Dan situlah ada puasa, ada solat dan ada sebagainya. Dan Allah bersumpah lagi pada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa itu yang genap? Allah bersumpah pada 8 Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah. Bagi siapa yang pernah mengerjakan haji, ketika itu dia boleh masuk ke Mina. Masuk ke Mina, pakai baju ihram, dan ketika mana Tarwiyah itu bermaksud pada zaman Nabi dengan sahabat bila masuk Mina terlalu panas akan bawa air Zam-Zam dan akan minum dan akan membasahkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersumpah dengan hari Tarwiyah juga kerana apa? Kerana pada 8 Zulhijjah juga berlaku hari yang ataupun satu peristiwa yang sangat agung, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam yang diganti dengan kibas. Wal watri, demi yang ganjil. Bila? 9 Zulhijjah. Kita maklum 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Orang yang mengerjakan haji ketika mana di sana mereka wukuf di Arafah, dan mereka akan jamak takdim zuhur dan asar, dan disunatkan untuk jamak takhir ketika mana sampai di Muzdalifah. Dan ketika itulah sehinggakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma min yaumin aktsara ay yut'iqallahu 'abdan min yaumin Arafah. Tidak ada suatu hari pun yang paling banyak Allah Azza wa Jal ampunkan dosa hambanya kecuali pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Maka beruntunglah kalau pada 2 minggu yang lepas Allah memilih kita semua untuk diampunkan segala dosa-dosa yang kita ada, dan ketika itu kita sedang berpuasa. Maka beruntunglah. Dan maka beruntunglah ketika mana Allah memilih kita untuk diampunkan segala dosa-dosanya. Ketika itu kita sedang membangun ataupun kita sedang solat qiyamul lail. Maka mensyukurilah akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika 10 Zulhijjah barulah masuk Idul Adha, yang mana Allah bersumpah wal fajri. Dan itulah benda-benda yang telah berlaku. Dan saya sarankan kepada pihak masjid, kita mengambil serius 10 awal Zulhijjah seperti mana 10 akhir Ramadan. Kalaulah mampu pada tahun yang akan datang kita dijauhkan dengan wabak ini, mungkin kita boleh hidupkan dengan qiyamul lail seperti mana Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Dan kita menggalakkan ahli qaryah untuk berpuasa 9 hari Zulhijjah. Hari ke-10 haram puasa. 9 hari pada awal Zulhijjah, dan ala aqal at least berpuasa pada hari 9 Zulhijjah ketika mana Yaumun Arafah. Ini antara kelebihan yang ada yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sudah pasti tahun depan dah pasti bila, kalau dipanjangkan umur dunia ini, kita dah tahu bila akan berlaku 9 Zulhijjah. Sedangkan pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, kita tak tahu bila Lailatul
qadar. Maka rugilah bagi siapa yang tidak merebut pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga, kalau dah ada, alhamdulillah, itu yang lebih baik. Kalau tak ada, mungkin kita boleh buat beramai-ramai. Siapa yang nak melaksanakan ibadah korban, kumpulkan duit sebulan sekali, bayar untuk kumpul sebulan 60 ataupun 70 ringgit, dan sehingga setahun lengkap kita boleh membeli satu bahagian daripada lembu. Itu antara rezeki yang mana Allah beri pada kita dan kita salurkan kepada orang lain. Dan kita pun maklum, mengerjakan haji ini sebenarnya 6 hari sahaja. Kalau saya tak pernah buat haji lah, belajar je. Haji ni ada 6 hari sahaja. 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. So bagi siapa yang pergi haji awal, kebiasaannya kita buat haji tamattu', haji bersenang-senang, relax. Pergi ke sana, buat umrah dulu dan sebagainya. Ketika mana masuk 8 Zulhijjah, baru bersiap-siap untuk ihram, niat untuk mengerjakan haji. Dan dia dikenakan dam. Sebahagian kita ada yang buat haji qiran. Apa itu haji qiran? Haji qiran datang sedikit awal, ibadah haji 6 hari, datang 10 hari. Kalau di Malaysia, biasanya orang yang sibuk. Contohnya sultan, menteri buat haji qiran. Dan dia dikenakan dam. Haji yang tidak dikenakan dam hanyalah satu haji ataupun jenis haji, iaitu haji ifrad. Datang awal dan niat dah, dan dia tertakluk pada perkara-perkara yang membatalkan ihram. Dan haji ifrad sahaja yang tidak dikenakan dam. Maka berwaspadalah kita dan ingatlah satu sama lain akan kelebihan 10 awal Zulhijjah yang kita akan sambut pada tahun akan datang. Wallahu ta'ala ala alam. Baik, kita teruskan lagi pengajian kita, biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Kita telah sentuh sebelum ini hijrah ke Madinah. Dan hari ini kita masuk muka surat 109. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Baik, 109. Selepas itu, Muhammad bin Abdullah menghantar Mus'ab bin Umair bagi mengajarkan Islam kepada mereka. Oleh itu, Mus'ab dipanggil duta Islam yang pertama. Islam mula meluas dalam bentuk yang luar biasa ketika mana di Madinah. Begitu cepat sekali. Mus'ab bekerja siang dan malam. Usahanya begitu luar biasa sehingga tidak ada rumah di Madinah melainkan Islam sudah sampai ke situ. Ini antara kelebihan Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Ketika mana Nabi melantik dia untuk pergi ke Madinah untuk berdakwah, ketika itu dia masih di usia yang sangat muda. Dalam kitab Durus wal Ibar, ketika itu Mus'ab bin Umair baru berumur 18 tahun. Amat muda, tapi Nabi percaya kemampuan dia berbanding dengan sahabat yang lain, dan Nabi menghantar Mus'ab bin Umair. Semua peristiwa ini berlaku sekitar 3 tahun dari tahun kesedihan daripada tahun ke-10 selepas kenabian sehinggalah tahun ke-13 selepas kenabian. Setiap orang yang masuk Islam di Madinah berusaha pula membawa keluarganya masuk Islam. Antara kisah yang menarik adalah kisah anak-anak Amru bin Jamuh. Sebelum kita masuk kisah Amru bin Jamuh, saya nak bercerita tentang Mus'ab bin Umair. Siapa ini Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair seorang yang kaya. Keluarganya sangat kaya. Sampaikan ketika mana dia masuk Madinah, Nabi sering sekali berkata, tiada seorang pemuda yang terurus rambutnya, yang tersusun pakaiannya, melainkan Mus'ab bin Umair. Bila sebut Mus'ab,
Perempuan-perempuan, wanita-wanita di Madinah suka akan Mus'ab, akan kekayaannya, akan ketampanannya. Dan Mus'ab bin Umair ketika mana perang Uhud, dia terlibat, dia ikut sekali dalam perang Badar. Dalam perang Uhud dia syahid. Kita tahu perang Uhud, kita akan sentuh pasal perang Uhud, satu peperangan yang amat besar dan dahsyat, satu peperangan sahaja yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh. Nabi dalam hidup dia tak pernah langsung membunuh manusia kecuali di dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul orang. Pukul orang tak pernah, tarik telinga budak, anak yatim pun tak pernah. Tapi ketika mana perang Uhud, Nabi terpaksa membunuh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf bercita-cita besar. Ketika mana terlibat dalam peperangan Uhud, dialah yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana pada peringkat yang pertama umat Islam telah menang, dan ketika itu sebahagian sahabat dikaburi dengan nikmat yang amat besar di bawah Jabal Uhud. Dan ketika itu ramai sahabat yang turun mengambil harta rampasan perang ketika mana belum sampai tempohnya. Dan akhirnya ketika itu Khalid Al-Walid, panglima perang yang belum masuk Islam, seorang yang cerdik, menghantar pasukannya di sebalik Jabal Uhud, dan akhirnya tentera Islam kalah. Dan ketika itu Nabi dikepung oleh kafir Quraisy, dan ketika itulah Mus'ab bin Umair memainkan peranannya. Bagaimana peranannya? Dia pergi menuju ke Nabi, dia ambil bendera panji Islam, dan akhirnya menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia larikan diri supaya orang datang kepada dia dan bunuh dia, supaya mana ketika itu orang tak ada cari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana Mus'ab bin Umair lari, sekumpulan kafir Quraisy ikut Mus'ab, nak bunuh Mus'ab supaya panji Islam tu jatuh, Islam kalah. Dan sebahagiannya diketuai oleh Ubay bin Khalaf untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dilema, dan akhirnya Ubay bin Khalaf mengambil tombak menghampiri Nabi nak bunuh, dan Nabi menghalang. Nabi pun bunuh Ubay bin Khalaf. Itulah seorang manusia yang Nabi pernah bunuh seumur hidupnya. Dan ketika itu Mus'ab bin Umair dikejar oleh Ibnu Kumay'ah yang sedang menaiki kuda, kejar Mus'ab bin Umair, dan dia memotong, melibas pedangnya ke tangan kanan Mus'ab bin Umair, maka putuslah tangan kanannya. Jatuh, Mus'ab bin Umair ambil panji Islam, tegakkan sambil kata Allahu Akbar. Ibnu Kumay'ah pun menebas, memotong tangan kiri Mus'ab bin Umair, jatuh bendera, dan akhirnya Mus'ab bin Umair pegang menggunakan kedua tangan yang telah dipotong dan diapit oleh dadanya. Dan akhirnya Ibnu Kumay'ah membaling tombak yang tajam terus ke dada Mus'ab bin Umair sehingga patah tombak tersebut, dan diceritakan dalam kitab Al-Maghazi. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair syahid dalam peperangan Uhud demi untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dikepung oleh Ubay bin Khalaf. Akhirnya habis peperangan Uhud, Nabi pergi ke setiap tubuh yang meninggal dunia. Nabi sampai ke tubuh Mus'ab bin Umair, Nabi menangis teresak-esak, sampai sahabat yang meminta Nabi untuk bersabar atas apa yang Allah ujikan. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu kain untuk tutup tubuh Mus'ab bin Umair. Ketika mana tutup bahagian kepalanya, kakinya terbuka. Tutup bahagian kakinya, kepalanya terbuka. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan supaya tutup di bahagian mukanya, dan kakinya ditutup dengan daun-daun yang kering. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ucapan yang terakhir bagi Mus'ab. Nabi kata, sewaktu di Mekah tidak ada seorang pun yang paling baik pakaiannya
dan tersusun rambutnya. Namun rambut yang hari ini aku melihat, rambut Mus'ab bin Umair sangatlah tidak kemas, dan kain yang dia ada tidak mampu untuk menutupi tubuhnya. Itulah kisah Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sangat hebat, seorang yang sangat kaya, tapi pada hujung usianya seorang yang sangat zuhud, nak tutup tubuh pun tidak cukup akan kain yang dia ada. Akhirnya tutup bahagian muka dan kaki ditutup dengan daun-daun yang kering. Maha suci Allah memilih Mus'ab bin Umair berbanding dengan sahabat Nabi ketika mana Nabi menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah, dan itulah ketepatan Nabi memilih seorang duta Islam yang sangat hebat ketika mana syahid di dalam peperangan Uhud. Baik, anak-anak Amru semua masuk Islam, tetapi ayah mereka belum menerima Islam dan masih percaya lagi dengan berhalanya. Okey. Anak-anaknya ini ingin menyedarkan ayah mereka. Suatu malam semasa ayah mereka tidur, mereka masuk ke bilik ayah mereka. Mereka mengambil kotoran-kotoran dan mengotorkan berhala ayah mereka. Keesokannya Amru bangun melihat Tuhannya penuh dengan kotoran. Dia pun bercakap-cakap dengan Tuhannya, "Siapa yang buat seperti ini kepada kamu? Kenapa kamu tidak mempertahankan diri kamu?" Ketika ini Amru bertanya kepada Tuhannya, "Siapa yang kotor, letakkan kotoran najis di tubuh engkau, wahai Tuhan, iaitu berhala? Dan ketika itu kenapa kamu tidak mampu untuk mempertahankan diri?" Selepas itu dia membersihkan semula, diwangikan dan disembahnya lagi dengan berhala itu. Pada malam keduanya, anak-anaknya mengulangi perbuatan semalam. Esoknya Amru bangun lagi dan dilihat Tuhannya penuh dengan kotoran lagi. Katanya, "Hai Tuhan, kenapa kamu tidak mempertahankan diri kamu?" Okey, seolah-olah dipermainkan. Padahal dia seorang Tuhan, berhala, patutnya dia boleh jaga diri dia sendiri. Tetapi selepas itu dibersihkannya, diwangikannya dan disembah lagi. Kali ini Amru menggantung pedang di leher Tuhannya sambil bercakap kepada Tuhannya, "Kalau ada orang hendak mengotorkan kamu lagi, kamu bunuhlah dia." Okey, Amru ni fikir macam mana nak selesaikan. Setiap kali bangun ada kotoran dan najis di tubuh Tuhan dia, berhala, dan dia bersihkan, wangikan, dia sembah. Akhirnya dia ada satu idea lebih baik. Dia letak pedang di leher Tuhannya dengan harapan kalau ada orang yang ingin mengotorinya, dia boleh bunuh orang yang nak kotorkan berhala ataupun dia, Tuhan dia tu. Pada malam ketiga, anak-anaknya datang lagi. Mereka menyembelih anjing. Pada masa itu, anjing belum diharamkan lagi. Mereka menggantung anjing di leher berhala dan mengotorkan berhala dengan darah anjing. Mereka mencampakkan berhala dan anjing ini ke tempat sampah. Anak dia buat akal yang lebih, potong anjing, letak anjing tu dengan Tuhan dia, campak ke sampah. Nak tengok apa reaksi Amru ketika mana Tuhannya berlaku perkara tersebut. Keesokannya Amru bangun mencari Tuhannya, tetapi sudah hilang. Akhirnya dia menjumpai Tuhannya berhampiran dengan tempat pembuangan sampah dengan dipenuhi darah dan anjing tergantung di lehernya. Amru berkata, "Demi Allah, tidak patut engkau ini disembah." Selepas itu dia masuk Islam. Begitulah usaha masing-masing kepada keluarga mereka sehingga Islam tersebar di seluruh Madinah. Nah, inilah kisah, antara kisah yang menarik yang berlaku dalam keluarga Amru yang Allah ceritakan di dalam hadis. Ketua suku Ad-Dawsi masuk Islam. Pada masa itu juga di Mekah
ada seorang ketua suku Arab yang besar, iaitu ketua suku Daus yang bernama Tufail bin Amru. Okey. Tufail bin Amru ini adalah ketua bagi keturunan ataupun suku Ad-Dausi. Apabila sampai sahaja di Mekah, dia disambut oleh pembesar-pembesar Mekah. Mereka terus mengingatkannya dan menakutkannya, iaitu sudah muncul seorang lelaki daripada kalangan mereka. Sesiapa yang mendengar cakapnya pasti terkena sihir. Okay? Sebelum Tufail bin Amru masuk ke Mekah, dia sering sekali diingatkan telah datang seorang manusia yang kata-katanya boleh memukau ibarat sihir, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum Tufail bin Amru ini seorang penyair yang tersohor, pandai berbicara. Ramai orang melawan hujah dengan dia, pastinya Amru bin Tufail akan menang. Mereka berpesan kepada Tufail, kamu jangan cuba-cuba hendak mendengar cakapnya. Kalau kamu terdengar pun, kamu akan terkena sihirnya. Dia akan memecah belahkan kamu dengan kaummu. Okey? Sahabat-sahabat Tufail ni, Ad-Dausi ni ingatkan dia, walaupun kau seorang penyair yang tersohor, hebat, tapi ketika mana engkau mendengar apa yang Nabi SAW sarankan, apa yang Nabi SAW bacakan akan Al-Quran, maka kamu juga akan terkena akan sihir tersebut. Kerana terkesan dengan cakap-cakap pembesar Quraisy, Tufail bin Amru menyumbat telinganya dengan kapas semasa tawaf, takut-takut terdengar dakwah Muhammad dan takut terkena sihir. Semasa Tufail melakukan tawaf, Muhammad sedang membaca Al-Quran di Kaabah. Okay, dia dah set dah. Sebelum nak pergi tawaf di Kaabah, dia masukkan kapas-kapas di telinga dia dengan tujuan tak mendengar apa yang Nabi baca, iaitu Al-Quran, di tepi Kaabah. Tufail menceritakan, semasa aku tawaf, aku nampak Muhammad. Aku perhati dia, tetapi aku tidak mendengar apa yang Muhammad cakap. Tetapi perawakan beliau sangat menyentuh dan menarik hatiku. Akhirnya hatiku membisikkan pada diriku, wahai Tufail, kamu ini pemimpin suku. Dia ni seorang pemimpin suku Ad-Dausi. Kamu ini orang yang cerdik dan ahli bahasa. Kamu penyair dan kamu tahu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa kamu takut hendak mendengar kata-kata orang ini? Tidak sepatutnya kamu sampai jadi begini. Hati kecilnya membisik, kenapa nak takut? Kau seorang suku kaum, ketua suku kaum Ad-Dausi yang besar, engkau seorang penyair yang hebat, takkan engkau akan tergoda ataupun terpesona dengan kata-kata Muhammad, iaitu Nabi SAW ketika itu membaca akan Al-Quran. Itulah firasat. Kita sebut firasat itu firasat. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut pasal firasat. Nabi kata, ittaqu farasah al-mu'min fa innahu yara binurillah. Takutilah firasat orang yang beriman, sebab dia melihat sesuatu tu binurillah, dengan cahaya dia. Memang ada perasaan tu. Kita tak kenal dengan si fulan, contoh, kita pergi ke kedai, kita jumpa dengan si fulan, tak sempat cakap dengan dia pun, tapi bila tengok wajah dia, kita rasa ketenangan ketika mana tengok muka dia. Firasat orang yang mukmin, fa innahu yara binurillah, dia tengok dengan cahaya yang Allah bagi. Dan firasat itu satu benda yang benar. Kalau dalam alam jin ni, memang kalau orang yang belajar memang merasai ilmu ataupun benda yang firasat. Sampaikan kalau kita baca ada satu air mineral, kita bacakan dengan ayat Al-Quran, maka kajian di luar negara, mereka melihat molekul-molekul air tu seperti kristal. Dan ketika mana satu air yang dicemuh, dibaca, dipuja dengan benda-benda yang tidak baik, maka molekul air itu tak jadi kristal, dia jadi satu air yang gelap hitam. Itulah ibarat
firasat. Dia sentiasa bercahaya kan. Orang baik ni lalu Sayyidina Umar Al-Khattab lalu satu jalan, syaitan iblis tak berani dah lalu jalan tersebut. Sebab apa? Firasat orang yang bertakwa sedang berjalan jalan tersebut. Sama juga dengan kita. Dulu orang-orang yang terkenal masyhur, dia seorang yang perawat, tak mampu untuk pergi, dia bagi kasut dia, nak ambil kasut pergi bawa dekat orang yang kena rasuk. Pergi ke jumpa orang yang kena rasuk, tunjuk kasut, jin tu keluar. Sebab apa? Firasat orang yang bertakwa, dan itu benda yang benar. Sama juga Tufail bin Amru, ketika mana melihat Nabi di hujung Kaabah tanpa mendengar apa yang Nabi baca, iaitu Al-Quran, tapi dia rasa Nabi ni seorang yang baik, dan dia buka dan dia nak dengar apa yang Nabi baca. Akhirnya Tufail membuka kapas daripada telinganya dan dia datang kepada Muhammad dan meminta beliau bercakap kepadanya. Dia mendengar dengan penuh perhatian. Akhirnya dia masuk Islam. Pada masa itu juga dia terus mengucap di hadapan Muhammad. Dia rasa Nabi ni seorang yang baik. Dia pergi ke Nabi, dengar apa yang Nabi baca akan Al-Quran, dan di depan ketika itu juga Tufail bin Amru melafazkan lafaz syahadah. Dan satu kata-kata yang masyhur yang ramai para asatizah sebut sekarang, ketika mana Tufail bin Amru masuk Islam, Tufail bin Amru sebut kepada Nabi SAW seperti mana saya sebut sebelum bagi kuliah tadi, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah memberi hidayah kepada si fulan, tidak ada yang boleh menghalang dia untuk menerima hidayah. Tapi kalaulah si fulan tersebut Allah menyesatkan dia, tidak ada seorang pun boleh memberi hidayah kepada dia. Dan itulah kata-kata Tufail bin Amru radhiyallahu anhu yang sekarang ramai kita guna. Saya pun guna ketika mana pembukaan dalam kuliah. Ketua suku Daus masuk Islam. Ini kemenangan bagi Islam. Muhammad terlalu gembira dengan keislaman Tufail. Ketika mana Tufail bin Amru radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi Muhammad sangat gembira. Sebab dia ketua suku kaum Ad-Dausi, banyak pengaruh. Dan kebanyakan keturunan Ad-Dausi semua adalah orang penyair. Penyair ni kalau dalam orang Arab, kita sangat selut. Kita memberi penghormatan yang tinggi sebab pandai berbicara. Cakap tu orang akan tertarik, dan Nabi sangat berbesar hati ketika mana Amru bin Tufail radhiyallahu anhu masuk Islam. Apabila tersebar berita ini di kalangan Quraisy, suatu berita yang mengejutkan, ketua suku Daus, satu kabilah yang kuat, telah masuk Islam. Mereka datang mengancam Tufail bin Amru radhiyallahu anhu ketika itu. Kata Tufail, kalau kamu sentuh aku, kamu tidak akan selamat daripada suku Ad-Dausi. Berani sentuh aku, kamu tidak akan selamat daripada suku Ad-Dausi. Sebab apa? Aku ini ketua kaum Ad-Dausi. Ketika itu Quraisy tidak berani mengganggu Tufail bin Amru radhiyallahu anhu. Selepas itu Tufail datang menghadap Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kamu perintahkan kepada aku? Apakah aku terus bersama kamu atau aku pulang kepada kaumku? Apa yang engkau perintahkan wahai Muhammad, aku bersedia. Ini kesediaan sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. Ketika dah masuk Islam, dia offer Nabi, adakah perlu aku kekal dengan engkau wahai Nabi, atau aku perlu pulang pada kaumku untuk memujuk masuk agama Islam. Begitulah iman Tufail. Dari awal lagi ketaatannya kepada Muhammad sudah jelas. Apabila kemanisan iman sudah masuk ke dalam hati, tidak ada syarat dunia lagi. Apa yang Muhammad mahu, Tufail bersedia melaksanakannya. Kenikmatan iman tu dirasai oleh hati Tufail. Dan dia kata, apa yang kau suruh akan aku buat, walaupun aku ini ketua suku kaum Ad-Dausi. Muhammad berkata, wahai Tufail,
pulanglah kepada kaummu dan berdakwahlah kepada mereka. Dalam perjalanan pulang kepada kaumnya, tiba-tiba keluar cahaya daripada dahinya sehingga dapat menyuluh perjalanannya. Ini satu karamah yang Allah Azza wa Jal bekalkan kepada Tufail bin Amru radhiyallahu anhu bila dia masuk Islam. Masuk Islam, dia tanya Nabi, nak kekal dengan Nabi ke balik berdakwah? Nabi kata balik berdakwah. Nak balik berdakwah tu, di dahinya keluar cahaya yang menyuluh perjalanannya. Allah memberi karamah, iaitu perkara luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang ini bukan mukjizat. Mukjizat hanya terbatas kepada para nabi dan rasul. Karamah ini Allah memilih sebahagian yang Allah sayangi akan kelebihan satu karamah. Dia memohon supaya cahaya itu tidak berada pada mukanya, takut menjadi fitnah. Oleh itu, cahaya itu berpindah ke hujung rotan untanya yang menjadi bercahaya dan menerangi perjalanannya. Ketika mana cahayanya di dahi, dia takut itu menjadi fitnah. Ketika mana sampai ke suku Ad-Dausi dan diminta di untanya, di hujung rotan untanya bercahaya supaya menerangi perjalanannya. Apabila sampai ke kampungnya, dia disambut oleh kaumnya, dan selepas itu terus dia mengumpulkan isteri, ibu dan keluarganya yang terdekat. Dia berdakwah kepada mereka sehingga semua mereka menerima Islam. Satu tugasan yang besar. Tapi ketika mana dia memanggil isterinya, anak-anak dan keluarganya dan ceritakan tentang Islam, ceritakan akan Al-Quran, maka mereka semua beriman akan apa yang Tufail bin Amru Ad-Dausi bawa kepada keluarga mereka. Kemudian dia berdakwah kepada kaumnya. Bertahun-tahun dia berdakwah kepada mereka. Akhirnya semua kaumnya masuk Islam. Semua kaum Ad-Dausi masuk Islam. Lagilah amat berbesar hati Nabi SAW ketika itu. Orang-orang yang hebat, penyair-penyair masuk Islam disebabkan Tufail bin Amru Ad-Dausi. Apabila Muhammad berpindah ke Madinah, dia datang menghadap beliau bersama semua kaumnya yang masuk Islam. Suatu kaum masuk Islam dengan Islamnya ketua mereka. Memang biasa kebiasaan orang Arab, bila ketua kaum dia masuk Islam, hatinya akan lebih lunak untuk menerima agama Islam. Tufail bin Amru ini, dia wafat dalam peperangan Yamamah. Okay? Dan Tufail bin Amru ini Allah memberi karamah dia. Antara karamah yang dia dapat, satu adalah cahaya di dahinya ketika mana dia nak pulang ke kaum ataupun ke tempat suku Ad-Dausi. Yang kedua, karamah yang Allah bagi kepada Tufail bin Amru radhiyallahu anhu, dia pandai menilik mimpi. Okay? Dia pandai bercerita akan mimpi. Kalau sahabat tanya, aku mimpi sekian. Wahai Tufail, tadbirkanlah mimpi ini. Cerita apa benda maksud mimpi tersebut. Suatu hari, Tufail bermimpi. Dia mimpi seekor burung keluar dari mulutnya. Seorang perempuan memasukkan aku ke dalam perutnya. Dan dia mimpi juga pada malam yang sama, anakku ingin mengikutiku, tetapi dia terhalang disebabkan ada dinding. Bila dia bangun, dia bertemu dengan para sahabat ketika itu, dan dia minta sahabat untuk menceritakan apa yang dia mimpi. Dan sebahagian sahabat yang Allah tidak memberi karamah akan ilmu mimpi ini, dia kata, untunglah engkau kerana engkau bermimpi dengan perkara tersebut. Dan ketika itu dia kata, itu bukanlah benda yang baik. Tufail bin Amru kata,
seekor burung keluar dari mulutku, itu bermaksud kepalaku akan dipancung. Ini karamah Allah bagi tahu. Sebelum dia meninggal, Allah dah tahu, Allah dah bagi dalam bentuk mimpi apa yang akan berlaku kepada dia. Seekor burung keluar dari mulutku, kepalaku akan dipancung. Seorang perempuan memasukkan aku ke dalam perutnya, nyawaku keluar dari jasad ketika mana kepalaku dipancung. Anakku ingin mengikutiku tetapi terhalang kerana adanya dinding. Allah mengisyaratkan aku akan syahid dan Allah akan kabulkan doaku, tapi anakku terhalang dengan dinding sebab di dalam peperangan yang Yamamah anak aku tidak akan syahid. Selepas beberapa bulan dia ikut serta peperangan Yamamah dan apa yang dia mimpi berlaku. Kepalanya dipancung dan dia dimasukkan di dalam tanah dan dia beroleh syahid. Dan anak dia tidak mendapat syahid, terhalang ketika itu. Anak dia terhalang untuk mendapat syahid. Tapi anak dia mendapat syahid ketika mana dalam peperangan selepas peperangan Yamamah, iaitu peperangan Yarmuk. Anak dia terhalang ketika mana dia nak dapat syahid. Orang kafir Quraisy ketika itu nak memotong penggal kepala anak dia seperti ayahnya, tetapi kena bahagian tangan dia putus. Dan tangan anak Amru bin Tufail ini ditanam bersama dengan ayahnya. Dan ketika mana selesai peperangan pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar buat satu majlis makan. Ketika itu anak Tufail bin Amru datang makan sekali, dan ketika itu anak Tufail bin Amru malu nak makan bersama dengan khalifah ketika itu. Dan ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab panggil, kenapa engkau malu? Aku malu sebab aku tidak ada tangan yang sempurna untuk makan bersama dengan para khilafah, orang-orang yang hebat ketika mana zaman Umar Al-Khattab. Dan ketika itu Umar Al-Khattab sebut, kami tidak akan makan makanan tersebut sehingga mana tangan yang kudung itu menyentuh makanan yang kami nak makan. Ketika itu dia sentuh makanan tersebut dengan tangan yang kudung, baru Sayyidina Umar Al-Khattab dan para sahabat turut serta baru makan apa yang makan yang disentuh oleh anak Tufail bin Amru radhiyallahu anhu. Selepas itu peperangan Yarmuk, barulah anaknya wafat dan beroleh syahid. Itu adalah kelebihan ataupun karamah yang Allah memberi kepada Tufail bin Amru radhiyallahu anhu. Baik, wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung perjanjian Aqabah yang kedua. Ada soalan ke? Kalau tak soalan, apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.